Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kami pilih adalah nilai maskuliniti dalam masyarakat Jepun. Ahli kumpulan terdiri daripada Muhammad Khairul Saleh bin Darmawi, nombor metrik 257454, Remy bin Karim, nombor metrik 258280, Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli, nombor metrik 258359, saya Nurhayati binti Abdul Rahim, nombor metrik 257597 dan Zaliha binti Hasan, nombor metrik 257779. Komunikasi antara budaya mempunyai peranan yang semakin meningkat dalam kehidupan organisasi, syarikat, kerajaan, khususnya hubungan kerajaan dengan orang ramai, antara dan dalam organisasi awam itu sendiri. Pengetahuan mengenai silang budaya yang tinggi dapat menangani persekitaran mereka dengan cekap dalam menyampaikan perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai. Dalam bidang komunikasi antara budaya, model dimensi budaya Gerd Hofstede ialah salah satu model penting yang boleh membantu mana-mana organisasi termasuk organisasi awam untuk memahami cara mereka boleh bekerjasama dengan organisasi lain dengan lebih berkesan merentas budaya yang pelbagai. Model dimensi budaya Gerd Hofstede menggambarkan bagaimana keutamaan budaya yang dominan berbeza di seluruh masyarakat negara dan memberikan pandangan tentang kesan yang mengumpulkan kumpulan individu yang mempunyai keutamaan yang berbeza. Dalam konteks organisasi awam negara, komunikasi antara budaya boleh membantu organisasi dan kaki tangannya untuk memahami perbezaan cara orang daripada kepelbagaian budaya bertindak, berkomunikasi serta melihat dunia di sekeliling mereka, merentasi pelbagai budaya dan kumpulan sosial yang terdiri daripada individu yang mempunyai latar belakang agama, sosial, etnik dan pendidikan yang berbeza. Penjawab awam seperti diplomat negara boleh menggunakan komunikasi antara budaya sebagai alat dalam persediaan untuk pertemuan silang budaya dengan diplomat negara lain, memandangkan mereka berurusan dengan diplomasi dari budaya yang berbeza. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli. Nombor metrik 258359. Saya akan menyambung sesi perbincangan daripada grup saya. Itu saya akan membentangkan tentang model dimensi budaya Hofstede. Budaya dimensi budaya Hofstede diperkenalkan oleh Gerd Hofstede pada tahun 1960 hingga 1970-an dari Belanda, yang merupakan pakar psikologi sosial dan antropologi. Sehingga kini model Hofstede telah ditemui dalam hampir semua buku komunikasi antara budaya. Model ini masih digunakan untuk memberi panduan dalam latihan komunikasi antara budaya sebagai sebahagian budaya korporat untuk sesebuah organisasi atau apabila pegawai diplomat yang memperoleh tugasan khas mereka mengikut Ambrand 2020. Hofstede melaksanakan kaji sidik menyeluruh yang ada kaitan dengan budaya serta menyarankan dimensi seperti: pertama, dimensi budaya jarak kekuasaan; yang kedua, dimensi budaya pengelakkan ketidakpastian atau penerimaan ketidakpastian; yang ketiga, dimensi budaya individualisme atau kolektivisme; dan yang keempat, yang terakhir itu dimensi budaya masculinity atau femininity, yang mencirikan perbezaan budaya sesebuah negara ataupun bangsa mengikut Cik Su dan Hasan tahun 2013. Okey, untuk dimensi budaya jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ni boleh dimaksudkan tentang jarak kekuasaan boleh dilihat sebagai hingga mana ahli-ahli organisasi atau masyarakat memperoleh kuasa yang diperuntukkan yang tidak saksama mengikut Hofstede 2005.
Hosti tahun 2011 dalam Hazwani dan Dabil 2016 menjelaskan ahli-ahli mempunyai kuasa yang kurang menginginkan kuasa itu diperuntukkan dengan saksama. Menurut Almiri dan Christie 2014 dalam Hazwani dan Dilbi 2016, dimensi budaya pertama ini meneliti hingga mana masyarakat menghormati hubungan hierarki dan memberi penghormatan kepada mereka yang berkuasa. Untuk yang kedua, itu dimensi budaya pengelakkan ketidakpastian atau penerimaan ketidakpastian. Mengikut Hosti dan Hosti 2005, Arinas Creative Extension tahun 2011 dalam Hazwani dan Dilbi 2016, pengelakkan ketidakpastian adalah hingga mana ahli organisasi berasa diancam atau kurang selesa dengan situasi yang tidak tentu, kurang jelas dan tiada susunan. Almari dan Christie 2001 dalam Hazwani dan Dilbi 2006 mengatakan dimensi budaya ini berkuasa untuk mengukur tahap menerima atau menolak sesuatu yang tidak jelas atau situasi yang tiada sesiapa pun tahu pada masa hadapan. Itu berkenaan dengan dimensi budaya pengelakkan ketidakpastian atau penerima ketidakpastian. Okey, untuk yang ketiga ialah dimensi budaya individualisme atau kualitisme. Berdasarkan Hosti dan Hosti 2005, dimensi budaya individualisme dan kualitisme ini menjelaskan bahawa hingga mana-mana ahli organisasi mengambil tindakan sebagai perseorangan atau berkelompok. Menurut Kelly tahun 2009 2012 dalam Hazwani dan Dilbi 2006 dalam buku itu menyatakan dimensi budaya individualisme bermaksud budaya individualistik yang mengutamakan jati diri yang sangat dihargai, keistimewaan dan keperluan perseorangan serta hubungan antara perseorangan yang rapuh, manakala dimensi budaya kualitisme yang rendah didefinisikan sebagai budaya secara kumpulan yang mengutamakan kelompok, keistimewaan dan keadaan dalam kelompok yang harmoni serta semangat kerja bersama-sama dalam mengatasi keinginan perseorangan serta ketaatan antara ahli dalam kelompok yang tinggi. Itulah sesi perbincangan saya tentang berkenaan dengan Hosti, model Hosti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum bro, nama saya Remy bin Karim. Nombor metrik 258-280. Baik, di sini saya membentangkan tentang dimensi budaya masculinity ataupun femininity. Baik, dapat kita lihat dimensi budaya masculinity ini ataupun femininity menurut pada pandangan Hofstede 2005, Arenas Gaitan 2011, Omivar 2012 dalam satu penulisan Hazwani dan Dalbir yang diterbitkan pada sekitar 2016. Baik, dimensi budaya ini akan menggambarkan tentang emosi, yang mana emosi memainkan peranan yang berlainan antara lelaki dan juga wanita. Contohnya maskulin. Maskulin akan memberi penghargaan terhadap daya saing, tegas dan kerjaya sebagai perkara yang utama, menghimpun kemewahan serta kebendaan. Dan dia berbeza dengan feminin. Feminin pula meletakkan penghargaan terhadap tidak keterlaluan, hubungan sebagai perkara penting, kekeluargaan dan juga mutu kehidupan. Kalau kita melihat menurut Flynn dan Saladin pada 2006, Vecchi dan juga Brennan 2009 dalam penulisan yang sama, Hazwani dan juga Dalbir 2016. Masculinity merupakan satu tingkah laku
satu tingkah laku sosial yang mana ia mewakili bentuk keutamaan yang memberi keistimewaan kepada persaingan, materialisme, budaya masyarakat yang lebih berdaya saing. Manakala femininity pula ialah tentang memberi keutamaan kepada kerjasama, sifat kesopanan, mengambil berat akan yang lemah dan juga masyarakat yang lebih berorientasikan konsensus. Jika kita melihat kepada kajian Hofstede, kajian dia telah menjelaskan bahawa masyarakat maskulin merupakan yang paling berjaya dari segi ekonomi. Bagi masyarakat feminin, yang berjaya ialah satu populasi yang kelihatan lebih kecil, skala ekonomi yang kurang atau budaya kolektif yang kuat dan nilai kebajikan yang sangat tinggi. Ciri-ciri berfokus maskulin dapat dilihat terhadap sesebuah negara ataupun masyarakat yang mempunyai markah yang tinggi dalam penilaian dimensi ini, serta berdaya saing didorong untuk kepada kejayaan. Penggunaan maklumat dalam penyokong pembuatan keputusan bergantung kepada keuntungan yang dijangkakan berbanding keuntungan pesaing. Bagi ciri-ciri yang berfokuskan budaya feminin, tidak jauh dan dapat dilihat dalam penggunaan maklumat untuk menyokong pembuatan keputusan yang sangat popular. Sekian sahaja daripada saya untuk menjelaskan tentang dimensi budaya masculinity dan juga femininity. Dan seterusnya akan disambung kepada rakan saya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Salim bin Dermawi, 257454. Saya akan mengupas isu berkenaan dengan negara Jepun dan nilai maskuliniti dalam masyarakat Jepun. Kepada Hofstede 2010, Jepun telah dianggap mempunyai dimensi budaya maskuliniti yang tinggi yang meletakkan keutamaan peranan jantina yang berbeza dalam masyarakat. Ia juga menyatakan yang Jepun ni dia merupakan berada pada kedudukan yang paling atas dalam skala nilai dimensi maskuliniti dan merupakan salah satu masyarakat yang mempunyai tahap maskuliniti yang tinggi di dunia. Okey, model dimensi budaya Hofstede memberikan gambaran tentang keseluruhan budaya yang memacu dalam budaya masyarakat Jepun jika dibandingkan dengan budaya masyarakat negara lain di dunia. Ini telah menguraikan masyarakat yang mempunyai tahap maskuliniti yang tinggi, lebih kompetitif dan menekankan perkembangan ekonomi sebagai keutamaan dalam melindungi persekitaran. Selain daripada itu, negara yang mempunyai nilai atau tahap maskuliniti yang tinggi seperti Jepun sesuai untuk konsep hidup untuk bekerja dan mementingkan kepuasan bekerja. Kita lihat dalam konteks organisasi korporat Jepun, pekerja yang paling bermotivasi apabila mereka berjuang dalam pasukan yang menentang pesaing mereka. Penyataan maskuliniti ini di Jepun merupakan dorongan untuk kecemerlangan dan kesempurnaan dalam pengeluaran material dan penghematan material dan penyampaian dalam setiap aspek kehidupan. Sikap yang mereka tonjolkan dalam negara Jepun ini yang terkenal adalah salah satu lagi penyataan maskuliniti mereka, iaitu masih sukar untuk wanita menaiki tangga korporat di Jepun dengan norma maskulin mengenai waktu kerja keras dan panjang. Walau bagaimanapun begitu, sesetengah wanita di Jepun berdaya saing dan mementingkan pencapaian sebagaimana lelaki di Jepun. Di sini merupakan satu jadual yang menunjukkan ciri-ciri nilai dalam budaya maskuliniti. Mengikut secara umumnya, jantina atau gender melengkapkan peranan melalui keluarga, mengutamakan pencapaian melalui hubungan, lelaki yang memulakan hubungan. Manakala di sekolah, prestasi akademik sangat penting. Di tempat kerja pula, hidup untuk bekerja melalui komunikasi,
ketegasan lelaki dan kelembutan wanita. Dan yang terakhirnya ialah kesetaraan personality, iaitu peranan gender atau jantina yang jelas. Okey, mengikut kepada Maynard, ia memberikan penjelasan bahawa dari segi ganti nama, diri dan kata kerja mental dan korpus bahasa Jepun, masyarakat Jepun juga mempunyai beberapa item yang bergantung kepada jantina, penutur, umur, status atau kebiasaan relatif kepada pendengar dan formaliti keadaan. Merujuk kepada McKinsey & Company 2012, mereka telah menjelaskan bahawa nilai maskuliniti yang mempertahankan waktu kerja yang panjang melampau masih kekal di tempat kerja di Jepun. Okey, kita boleh anggarkan di sini sehingga 6, 7 sehingga 10 wanita Jepun yang sudah berkahwin akan meninggalkan tempat kerja selepas melahirkan anak, sejajar dengan pemikiran tradisional Jepun yang ingin melihat peranan membesarkan anak ialah tugas khusus wanita. Assalamualaikum, saya Zaliha Hassan, nombor matrik 257779. Masyarakat Jepun dikenali sebagai masyarakat yang gigih dalam membangunkan negara dan ekonomi mereka. Orang Jepun memang dikenali sebagai masyarakat yang suka bekerja. Mereka sangat workaholic dan sistematik. Walaupun mereka kadang-kadang stres dengan kerja, tapi kebanyakannya masih mematuhi undang-undang. Orang Jepun sebenarnya pemalu. Suami-suami di Jepun harus balik dari kerja seelok-eloknya pada waktu malam. Sekiranya mereka balik terlalu awal, seolah-olah menampakkan suami ini tiada kerja atau mungkin tidak bekerja cukup keras. Kemudiannya nanti si isteri akan merasa sangat malu dengan jiran-jiran dan kemudiannya mungkin bergaduh atau suami kena marah. Selepas bekerja, lelaki digalakkan untuk keluar bersama rakan sekerja dan mengambil bahagian dalam minum dan pergi ke kelab malam di mana mereka boleh bersosial dengan wanita lain. Lelaki Jepun akan terus menolak hidup untuk keluarga mereka kerana mereka terus hidup untuk bekerja dan moral diri mereka. Dan wanita mungkin tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari tugas tradisional mereka. Berpandukan kepada kaedah pembangunan lestari yang dianjurkan di peringkat antarabangsa, profil nilai masyarakat merupakan elemen penting menentukan ketercapaian matlamat pembangunan di setiap negara. Setiap negara seharusnya mengekalkan ciri-ciri uniknya dan berupaya menjana kekuatan daripada nilai-nilai dalamannya sendiri. Sekiranya sesuatu pembangunan tersebut ingin memenuhi harapan dan jangkaan masyarakat, ia perlu memiliki matlamat dan kaedah yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Nilai-nilai dalaman yang sedia ada seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan untuk mencapai pembangunan yang bererti. Nilai sepunya masyarakat selaku pihak kepentingan terbesar dalam proses pembangunan perlu diselari dengan polisi pembangunan untuk memastikan isu-isu ketidakmampanan serta keterlibatan dan tanggungjawab awam dapat ditangani dan dilaksanakan secara berkesan.